Salam sejahtera bersama saya Nala Huda di Awani Pagi bersama rakan setugas Afizia Azaman dan kami di Astro Awani membawakan segmen khas realiti rakyat yang mana kami membawakan ataupun mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan bagaimana realiti di kawasan anda. Ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar ini adalah platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baiklah, berancang majlis sama ada perkahwinan ataupun majlis keramaian yang lain antara yang terkesan ketika PKP dijalankan, berkemungkinan perniagaan ini akan terus terjejas sekiranya keadaan ketika ini berterusan kerana sekarang tidak dibenarkan untuk berkumpul beramai-ramai di suatu tempat apatah lagi menjalankan majlis keramaian. Dan bersama-sama kita adalah pasangan suami isteri yang menjalankan perniagaan pengurusan majlis keramaian dan juga perkahwinan Apex Events dan Berhad, iaitu Encik Azri Abdullah dan juga Puan Nur Hafizah Fauzi. Sekarang kita bersama dengan isterinya dahulu, Puan Nur Hafizah Fauzi. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Puan, kalau Puan boleh nyatakan kepada kita, industri hotel dijangka akan terjejas dalam masa setahun di masa akan datang. Dan jika terjadi perkara yang sama untuk industri perkahwinan ini, apa pelan yang Puan rancang? Adakah Puan menjangkakan akan menerima kesan yang sama ataupun ada inisiatif perniagaan lain yang boleh dilakukan sekarang? Apa backup plan untuk wedding planner sekarang ini? Puan? Okey, baiklah, sekarang kita ada masalah teknikal sikit, tetapi bagi saya, Naila, sejak daripada Perintah Kawalan Pergerakan terjadinya COVID-19 ini, kita akan bersama kembali Puan Hafizah sekejap lagi apabila kami menyelesaikan masalah audio. Tapi sebelum itu kita bincangkan sedikit mengenai masalah wedding planner. Sudah tentunya industri ini amat terkesan. Dia industri yang berbilion-bilion dolar, boleh jana pendapatan dan sebagainya, dan kita lihat macam cendawan wedding planner ini tumbuh sejak daripada beberapa tahun yang lepas. Tapi apabila PKP ini terjadi, COVID-19 ini berlaku, menyebabkan perundangan itu terpaksa menghentikan segala majlis-majlis keramaian, tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Itu yang membuatkan pendapatan mereka ini terjejas. Kita tahu dalam satu bulan tu mesti ada ramai pasangan yang berkahwin pada setiap hujung minggu dan sebagainya. Ada tempahan yang telah pun dibuat. Semua ini terpaksa kita hold dulu untuk sementara, dan yang hanya dibenarkan adalah untuk bernikah secara online ataupun dalam talian itu sendiri. Dan ada yang saya dengar pernikahan itu berlangsung tanpa bersalaman, tak perlu Tok Kadi salam kata sah dan sebagainya. Itu yang menjadi konsep ataupun normal baru yang diangkat ketika mana perkahwinan itu berlangsung dalam krisis COVID-19 ini. Dan untuk wedding planner itu sendiri sudah pasti perniagaan mereka terjejas dan membuatkan mereka terpaksa memikirkan alternatif lain yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan perniagaan mereka daripada gulung tikar ataupun terpaksa mengurangkan pekerja mereka. Itu yang bermain perkara yang utama yang perlu difikirkan oleh mereka. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada ini isyarat yang baru saja kami terima. Puan Nur Hafizah kembali bersama kita. Puan, minta maaf tadi, mungkin kita nak terus saja proceed kepada soalan, iaitu industri hotel dijangka akan terus terjejas dalam masa setahun masa hadapan. Jika terjadi perkara yang sama untuk industri perkahwinan, apa pelan Puan ketika ini, dan adakah Puan menjangkakan akan menerima kesan yang sama ataupun ada inisiatif perniagaan lain yang boleh dilakukan sekarang ataupun backup plan Puan? Memang kami turut terasa terjejas sejak PKP yang pertama sekali diumumkan pada tempoh hari. Kita memang sekarang ini masih lagi tidak dapat berbincang untuk perniagaan lain dan sebagainya, sebab kami perlu menjalankan pemasaran, perlu menjaga kami punya customer untuk menenangkan perasaan masing-masing, jadi yang tidak dapat melakukan majlis perkahwinan mereka dan sebagainya.
Jadi memang kami inisiatif pemasaran masih lagi berjalan seperti biasa. Boleh Puan kongsikan tentang pemasaran yang masih dijalankan? Apa yang boleh Puan lakukan ketika ini? Saya juga ada lihat beberapa agensi ataupun pihak wedding planner yang lain. Saya ada lihat pemasaran dalam talian. Ada yang buat package perkahwinan, majlis perkahwinan normal baharu, yang mungkin ada yang ingin teruskan majlis perkahwinan itu mungkin secara lebih kecil, mungkin dalam 5 atau 10 orang kerana ada kelonggaran yang diberikan, tetapi ada juga package-package yang berbeza. Jadi apa pelan ataupun pemasaran yang dijalankan Puan ketika ini? Kebanyakan kami masih berjalan pemasaran seperti biasa kerana majlis perkahwinan mungkin pada tahun hadapan dapat dijalankan seperti biasa. Untuk pada tahun ini, sebenarnya kami tengah menunggulah SOP daripada pihak kerajaan supaya kami dapat terus menjalankan majlis mungkin dalam kapasiti tertentu, tetapi dengan SOP yang khas dan strict lah, supaya kita akan menghalang penularan COVID-19 ini di majlis-majlis yang berlaku. Puan, saya tanya Puan, ada tak dalam kalangan wedding planner berbincangkan mengenai norma baru tak boleh nak laksanakan majlis-majlis perkahwinan ini secara beramai-ramai dan sebagainya? Ada tak macam inisiatif ataupun promosi yang baru, package PKP ketika kahwin ni yang murah, yang ialah sekarang ni orang fikir keadaan kos kahwin pun sekarang telah belanja yang banyak dan juga yang tinggi, dan sekarang ni PKP ni orang cakap yang majlis perkahwinan itu boleh berlangsung dan lebih jimat dikatakan. Itu perkataan ataupun selalu digunakan kan. Mungkin ada inisiatif ataupun wedding planner sendiri ada dalam kata orang pelanggan ni dapat berjimat, tapi wedding planner dalam masa yang sama dapat menjana keuntungan dan untuk bertahan. Dan harapan kami kalau diberi kebenaran untuk melakukan majlis walaupun dalam kuantiti yang sedikit, sekurang-kurangnya kita dapat melangsungkan, dapat ada kelangsungan ekonomi di situ. Walaupun mungkin tidak banyak, tetapi sekurang-kurangnya syarikat dapat terus beroperasi dengan majlis yang kecil-kecilan pun tidak mengapa. Jadi ketika ini boleh Puan kongsikan berapa lama lagi agaknya boleh bertahan sekiranya PKP ini kekal seperti mana telah dilaksanakan sejak Mac ini. Mungkin sekarang ada kelonggaran sikit tapi majlis perkahwinan masih tak boleh diadakan. Jadi boleh kongsikan berapa lama agaknya boleh bertahan lagi perniagaan Puan sendiri? Okey, saya boleh kongsikan rakan-rakan saya dalam industri yang sama ada beberapa yang telah memang tutup perniagaan. Tetapi untuk kami alhamdulillah masih boleh bertahan. Tetapi memang setakat yang saya tahu memang sudah ramai juga yang tidak dapat bertahan. Sebab industri majlis perkahwinan ataupun industri wedding planner ini selalunya dipelopori oleh syarikat yang kecil dan mikro dan sederhana sahaja. Jadi ketahanan syarikat itu tidak lama. Mungkin cukup untuk 2 atau 3 bulan tidak dapat melakukan majlis, tidak dapat beroperasi, tidak dapat berniaga. Sudah cukup untuk membuatkan mereka rugi, tidak dapat membayar gaji dan sebagainya. Puan, kalau Puan boleh kongsikan kepada kami setakat daripada 18 Mac lalu sehinggalah sekarang ini tempoh PKP, berapa banyak pelanggan Puan yang terpaksa Puan hold majlis ataupun tangguhkan dahulu majlis, dan anggaran kerugian perniagaan itu, kalau Puan sudi untuk berkongsi dengan kita untuk kita lebih memahami dengan lebih terperinci apa yang sekarang ini menepani cabaran oleh wedding planner. Untuk syarikat kami sendiri, lebih daripada 10 pengantin yang telah menunda majlis perkahwinan mereka. Saya tidak dapat, tak ingat berapa exactly. Tetapi kerugian dia saya dapat anggaran lebih kurang RM700,000 sejak PKP pertama dilangsungkan kerana kami tidak dapat melangsungkan majlis. Mungkin nilai RM700,000 ini tidak tinggi berbanding dengan industri yang lebih besar dari kami. Tetapi untuk syarikat sederhana dan kecil ini adalah sangat besar. Dan kalau ini berterusan mungkin memang ada masalah juga lah. Puan, kalau bagaimana dengan keadaan gaji pekerja? Adakah Puan masih membayarnya? Dan adakah pakej-pakej bantuan rancangan prihatin yang dijalankan ataupun diberikan oleh kerajaan, ada tak Puan menerima ataupun memohon, dan sekiranya ada, adakah itu solusi jangka pendek ataupun jangka panjang? Bagaimana dengan rancangan-rancangan seterusnya? Bagaimana pendapat Puan?
Okey, alhamdulillah semua pelan bantuan yang telah kerajaan berikan telah kami ambil dan ia sedikit sebanyak dapat membantu kelangsungan syarikat buat masa terdekat inilah. Tetapi kalau berlarutan memang agak membimbangkan. Okey, Puan, kita nak melihat kepada perspektif pelanggan Puan sendiri ataupun bakal pengantin yang pastinya amat terkesan bukan sahaja dari sudut kewangan tetapi dari sudut emosi juga. Jadi apa langkah ataupun pendekatan yang diambil pihak Puan sendiri apabila menangani mereka? Adakah Puan memberi mereka refund ataupun lagi satu sudut adalah sudut emosi itu, bagaimana agaknya nak menenangkan perasaan mereka? Pastinya mereka amat terkesan ketika ini, kan? Ya, betul. Pengantin semua memang sedih lah. Tapi kami sebagai penganjur majlis dan yang memang banyak berurusan dengan pelanggan, jadi kami perlu sentiasa menerapkan emosi positif kepada mereka yang mengatakan okey, mungkin situasi akan kembali seperti biasa ataupun kembali baik dan sebagainya. Jadi itu yang kami selalu terapkan pada pelanggan kami yang mana ingin menunda majlis pada tahun hadapan ataupun hujung tahun, kami terima dengan hati terbuka. Pada mana yang masih lagi ingin menunggu kerajaan punya keputusan, kami juga sama-sama menunggu bersama mereka. Jadi kami memang banyak memberi support dari segi positif emotion lah untuk pelanggan kami, especially yang betul-betul nak bernikah, tak dapat bernikah lagi dan sebagainya. Puan, dalam masa yang sama juga, Puan tahu kami di Realiti Rakyat ini membawakan suara Puan, suara rakan-rakan Puan, suara PKS, peniaga kecil dan juga sederhana untuk dinyatakan apa sekarang ini satunya cabaran dan kemudian kita nak mencari solusi itu. Apa pandangan Puan mengenai perkara ini? Adakah pakej yang sangat diberikan oleh kerajaan itu mencukupi ataupun perlu diperlukan tambah baik lagi pakej-pakej rancangan berikutnya? Dan adakah terdapat solusi dalam kalangan wedding planner untuk memastikan bahawa perniagaan PKS wedding planner ini sentiasa berterusan, mampan dan tiada yang gulung tikar? Itu yang penting kepada kita sekarang. Apa kalau boleh saya mencela juga, tadi Puan ada sebut tentang harapan kerajaan untuk menetapkan SOP untuk menjalankan majlis perkahwinan. Saya kira itu yang dinanti-nantikan oleh pihak industri. Jadi apa contoh SOP yang boleh Puan cadangkan sekiranya majlis perkahwinan itu berterusan supaya perniagaan Puan dan industri dapat bertahan? Apa SOP yang boleh Puan cadangkan? Okay, kami berharapan agar kerajaan dapat membenarkan majlis berkapasiti rendah, iaitu mungkin dalam kapasiti 300 orang dan ke bawah, tetapi betul-betul dengan SOP yang sangat ketat. Sebab kita memang dia punya rangkaian ekonomi yang terkesan itu terlalu banyak, iaitu bukan saja kami sebagai wedding planner tapi ada juga pengusaha dekorasi, bunga, MC, sound system, fotografer, catering, pembekal door gift dan ramai lagi kalau saya nak sebutkan di sini. Jadi bila pertama kali kalau majlis itu dibenarkan, itu pun sudah memadai untuk kami melangsungkan perniagaan. Kerana walaupun kerajaan membenarkan sekalipun, kemungkinan besar ramai pelanggan mungkin kurang melakukan majlis dan sebagainya. Kerana takut dengan situasi COVID-19 yang sedang melanda sekarang ini. Tetapi sebab pada saya, kita sudah tahu yang memang virus ini mungkin akan berada dengan kita pada satu waktu yang agak panjang. Jadi kita semua sudah sepatutnya boleh biasakan dengan norma baharu, iaitu mana-mana kita pergi, apa majlis yang kita hadiri, kita perlu lebih berhati-hati daripada sebelum ini. Jadi memang kita perlukan kerajaan untuk putuskan SOP dengan segera dan membenarkan majlis berkapasiti sekurang-kurangnya 300 dan ke bawah ataupun mungkin 200, 100 begitu, supaya kami dapat melangsungkan perniagaan kami dan sebagainya. Okay. Sebab ini bukan saja boleh saya tambah di sini, impak negatif itu adalah macam selain daripada tak dapat menjaga perniagaan, impak dia adalah macam kehilangan pekerjaan. Masalah kewangan bukan saja ni syarikat juga akan mengalami masalah kewangan, mungkin tidak dapat membayar pinjaman bank, muflis sebagainya.
bakal pengantin juga mengalami kerugian kerana deposit mereka tidak dapat dipulangkan dan juga perbalahan sama menyaman dan sebagainya. Ini adalah mungkin kesan yang kita tidak nampak secara kasar, tetapi saya kira akan juga berlaku lah kalau. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Hafizah Fauzi untuk perkongsian itu dari APAC Event Sdn Berhad, memberikan sedikit pencerahan bagaimana terkesannya pihak wedding planner ketika PKP ini, dan kita harap dengan pencerahan itu dapat mencari satu penyelesaian buat pihak mereka. Banyak lagi perkongsian di Realiti Rakyat, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.